ungkapan seumpama sedemikian rupa kata apa mengguris hati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hafizi, alhamdulillah malam ni kita bertemu lagi. Siri Sembang Santai Anjuran Ismanilai. Siri yang ketiga dah. Siri yang ketiga. Ketiga dah. Okey. Sebelum kita mula Hafizi, macam biasa saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada viewers and subscribers kita. Yang terus-menerus beri sokongan kepada kita untuk kata apa, teruskan beri konten yang bermanfaat kepada masyarakat di luar sana. Teruskan like, comment and share video-video kami, dan mana yang belum subscribe lagi, terus subscribe channel subscribe channel YouTube Ismanilai dan tekan butang loceng tu untuk dapatkan lagi notification video-video kita yang terbaru insya-Allah. Okey Hafizi, malam ni kita nak bincangkan satu perkara lah Hafizi, sebab kemarin lah rasanya. Saya ada dalam perjalanan nak pergi ke kerja tu, jam tu, saya dengar satu video YouTube ni. Okay, video ni berkenaan dengan satu forum anjuran Finas. Dia forum tu bercerita pasal filem Mat Kilau. Filem Mat Kilau. Okay, dia cerita lah pasal Mat Kilau sebagainya. Tapi di akhir-akhir video tu ada seorang ahli panel ni. Dia bercakap apa je yang saya tak boleh terima lah. Dia cakap Chin Peng itu adalah seorang pejuang. Chin Peng Kamakal lah dia. Tapi saya dengar akhir sampai habis. Dan saya tak ambil sekat-sekat tu, yang saya dengar sampai habis. Dan di akhir video tu dia cakap macam tu. Chin Peng itu sebagai pejuang imperialisme. Saranan dia apa? Buat filem. Buat filem tu Chin Peng. Macam mana kita buat filem Mat Kilau? Okey. PG, sebelum mula ni nak tanya, apa pendapat? Chin Peng sebagai pejuang. Pendapat ringkas. Chin Peng bukan pejuang negara. Chin Peng bukan pejuang negara. Boleh buat filem untuk dia? Tak boleh. Okey PG, kita nak buktikan PG. Ataupun kita nak buktikan lah. Sebenarnya itu fakta, kita dah belajar sejarah form 3 pun kan, mengenai Chin Peng, komunis dan sebagainya. Jom kita sama-sama kita share kepada penonton kita pada malam ni, pada hari ni, berkenaan siapa itu Chin Peng. Boleh PG cerita sikit? Kita kalau cerita mendalam Chin Peng ni, kita akan bercerita tentang Parti Komunis Malaya lah. PKM. Parti Komunis Malaya. Tapi kita kena tahu sejarah politik 1940-an hingga 1960-an tu lah. Kita ada dua haluan. Ketika tu selepas berlakunya Malayan Union, orang Melayu antaranya yang marah kan tentang berlakunya Malayan Union, membentuk parti-parti politik. Antaranya Parti Kebangsaan Melayu Melaya dan juga UMNO masa tu. Jadi dia ada dua haluan. Ada haluan kanan, ada haluan kiri. Haluan kanan ni dilihat seolah-olah orang yang berbaik-baik dengan British lah. Berbaik-baik dengan British. Proxy British lah. Proxy British dilihat, dan dilihat kadang-kadang tu dilihat terlampau ekstrim sikit. Dia orang ni dilihat sampai dianggap sebagai musuh. Sebab apa? Sebab rapat dengan British. Kan? Satu lagi ialah haluan kiri. Kalau kita nak fokus pada haluan kiri ni, dia adalah orang-orang yang mereka ni terus-menerus menolak British walaupun dengan proxy. Walaupun berlaku transisi, diorang ni adalah orang-orang yang terus-menerus menolak British. Jadi diorang nak, kalau boleh, kemerdekaan tu kemerdekaan yang segera. Kan? British lepas Malayan Union, selepas berlakunya penjajahan Jepun keluar, mereka nak British keluar secara total. Itu haluan kiri. Kan? Jadi haluan kiri inilah yang membentuk gabungan rakyat, membuat perlembagaan rakyat, kan? Antaranya tokoh-tokoh Ahmad Mustamam, apa lagi, Burhanuddin Helmi dikatakan tokoh. Kemudian kalau di dalam PKM sendiri, yang asal daripada PKM, yang masuk ke dalam PKM, Parti Komunis Malaya, contohnya Syamsiah Fakih sendiri. Daripada asalnya dia adalah Angkatan Wanita Sedar, AWAS, kan? API, Angkatan Pemuda Insaf, dan Saki Baki ataupun mereka-mereka ni yang berhaluan kiri ni masuk ke dalam PKM. Kan, ke dalam PKM haluan kiri. Sebab apa? Sebab langsung tak mahu bersama dengan. Jadi objektif dia masuk PKM tu adalah untuk menghalau British. Dan tidak mahu bersekongkol dengan UMNO yang dilihat rapat dengan British. Itu mereka rasa macam tu. Tapi adakah ketika awal tu haluan kiri ni adakah melibatkan PKM? Tak. PKM langsung tak terlibat pun ketika Perlembagaan Rakyat ACMJA tu. Komunis tak terlibat pun. Mereka ni masih mereka ni lah orang yang yang keluar ketika 2 minggu pemberontakan ketika Jepun keluar 2 minggu tu. Mereka membunuh orang-orang yang mereka rasa, mereka sangka itulah tali barut Jepun. Kan, orang-orang Melayu yang tak bersalah pun diseksa, dibunuh.
Dan mereka ni terus berjuang mengangkat senjata. Okey. Dan dia tak terlibat langsung. Dan orang Melayu agak marah dan berlaku penentangan-penentangan dan pembunuhan terhadap komunis. Okey. Itu. Dan kita nak kata dia pejuang, tak juga. Mana tindak balas orang Melayu menolak PKM itu, komunis itu, itulah tindak balas. Ya, Mereka membunuh semuanya. Ya, betul kan? Berlaku tindak balas sebab apa? Sebab serangan-serangan handap yang dilakukan kepada orang-orang Melayu, kepada tentera-tentera yang dirasa itu adalah musuh mereka, tali barut British. Kan? Dan kalau kita nak kata dia pejuang, tak nak kata macam mana nak kata dia berjuang, sedangkan 1957 setelah mereka masih tidak meletakkan senjata. Bahkan mereka meletakkan senjata pada tahun 1989 kan. Ketika rundingan damai Hadnya 1989 baru meletakkan senjata. Berapa tahun setelah mereka baru meletakkan senjata. Dan dia memberi luka lah kepada orang-orang Melayu. Pastinya. Nak kata mereka pejuang, tak. Dan ramai yang selepas mereka, ramai regimen askar Melayu yang menjadi korban. Dan saya salah seorang pakcik saya pun turut menjadi korban. Bersama 5 Melayu ketika serang hendap di Greek. Jadi mereka adakah orang macam kami menganggap mereka pejuang? Tak. Kan? Taklah sebagai pejuang. Ketika mana saya ikut bacaan saya, ketika mana selepas Jepun keluar ataupun Jepun keluar dari tanah Melayu, ada satu peristiwa ketika bintang 3 mengamuk. Ya, betul. Kan? Ketika itu berapa ramai jiwa rakyat ataupun masyarakat awam terkorban. Kat sini kalau dicatatkan 1,800 anggota keselamatan terkorban, 2,560 cedera, termasuk ramai lagi yang menjadi cacat dan sebagainya. Bagaimana seorang orang Melayu yang ahli panel yang saya cakap tadi tu boleh mengatakan ia sebagai pejuang kepada tanah air ni? Ya, betul. Kalau kita rasa mungkin kalau kita baca sejarah tu melalui sudut pandang Syamsiah Fakih sebagai contoh kan, bagaimana dia daripada Parti Kebangsaan Melayu Melaya menyertai Angkatan Wanita Sedar kerana kebencian dia terhadap British dan tak ada pilihan mengangkat senjata. Tapi nak bagi tahu bahawa Syamsiah Fakih tidak pernah menembak walau satu butir pun peluru kepada askar-askar Melayu. Itu yang difahamkan kepada kita kan. Tapi dia masuk tu bukanlah masuk nak kata apa, dia bukan masuk kerana nak perjuangkan tu. Tapi kerana benci dia tu kepada British. Sebab apa? Sebab kita lihat setelah British keluar, dia tetap teruskan perjuangan dia kan, terus kefahaman dia terhadap kemerdekaan tu kan. Dia terus menerus kan. Mereka terus menerus berjuang menentang British dalam keadaan British dah tak ada. British dah tak ada tanah Melayu. Jadi saya pasti dan saya percaya ungkapan seumpama sedemikian rupa mengguris hati lah. Mengguris utamanya orang Melayu yang saudara mara nenek moyang mereka yang terkorban itu, ungkapan seperti itu sepatutnya tidak muncul lah. Betul. Betul, kita ada haluan kiri, tapi Cimpeng dan TKM bukan pejuang kita. Dia bukanlah pejuang yang patut diangkat, dia difilmkan. Bukan. Okey, jadi baik. Soalan saya yang kedua lah, Hafizi. Bagaimana macam mana pada zaman sekarang dengan info yang dah begitu banyak, lambakan info, tapi masih lagi ada masyarakat pada segelintir lah. Saya bilang assume hanyalah segelintir masyarakat lah, kan, yang masih lagi mengangkat golongan-golongan penjajah, penentang orang Melayu, tali barut penjajah ini masih lagi diangkat sebagai pejuang. Contoh Cimpeng tadi kan, dia kata sebagai pejuang imperialisme. Malah yang bukan sedikit boleh kita ungkap kepada hari ini yang menganggap British tu sendiri penyelamat kepada tanah Melayu. Walhal kalau kita baca sejarah, kita baca setiap kronologi tu, British lah orang kata yang menghapuskan atau menghalang pelaksanaan undang-undang Islam tu sendiri. Betul kan? Dan juga British ni juga adalah pengasas ataupun yang menubuhkan, yang bertanggungjawab menubuhkan sistem pendidikan barat. Yang akhirnya melahirkan golongan Anglophile, kan? Orang Anglophile yang kata kulit sama sawo matang, rambut sama hitam, makan bersila sama kita, tapi jiwa, hati semua itu berkiblat ke barat. Jadi kenapa macam ni boleh berlaku macam ni, Ji? Dia kalau kita faham kan, perkara ni berlaku kerana satu sebab kita sendiri tu tak faham sejarah lah. Kita sendiri tak faham sejarah dan kita sendiri melihat sejarah tu daripada naratif ataupun perspektif musuh itu sendiri. Ya, betul. Kita melihat sejarah tu daripada apa yang orang tulis, kan? Apa yang orang tulis. Musuh tu tulis. Kan? Musuh tu yang tulis. Kan? Musuh tu yang tulis. Kita tak faham daripada naratif yang sebenar. Kemudian kita rasa kita punya kemerdekaan tu itulah
Kehendak kita itulah. Sedangkan perjuangan kita bukan di situ kan. Mhm. Perjuangan kita bukan di tahun 1940-an, bukan dengan tubuhnya UMNO, bukan tubuhnya PKMM, bukan tubuhnya PKM. Perjuangan kita awal lagi. Perjuangan kita awal lagi daripada 1500, daripada Kesultanan Melayu Melaka, kan dah berlakunya perjuangan-perjuangan yang menentang Belanda, menentang Portugis, menentang Jepun, menentang British kan. Kita kena faham naratif kita tu awal lagi, awal lagi. Dan kita rasa berlakunya normalisasi. Apa maksud normalisasi? Kebiasaan, pembiasaan. Nampak benda tu biasa. Normal. Biasa kan. Okey. Terhadap perkara-perkara ni kan. Betul. Yang musuh dikatakan kawan. Penyelamat. Penyelamat. Kan. Dan benda ni berlaku bukan di Malaysia saja, bukan di tanah Melayu saja, seluruh negara. Contohnya di Palestin kan. Tambah lagi dengan sekarang ni adanya YouTube dan sebagainya kan. Israel yang dianggap kejam dinormalkan sebagai negara dia kan, negara penyelamat, seolah-olah orang lain yang mengganggu negara dia. Jadi padahal dia yang menjajah. Jadi pergerakan yang menormalisasikan penjajah penjahat ini untuk dilihat sebagai seorang kawan, sahabat, bukan di tanah Melayu, malah juga Betul. di seluruh seluruh dunia. Di seluruh dunia. Kalau saya boleh ingat, orang kata apa sekarang ni yang berlaku the deal of the century. Yang mana yang berlaku di orang kata apa di negara Arab pada hari ini. Mana sekutu Amerika telah kata apa mengiktiraf Israel itu sebagai seorang sahabat, sebagai kawan sekutu. Ya, betul. Kan yang berlaku di negara Teluk. Jadi sama juga kan di pada hari ini yang menormalisasikan penjajah sebagai kawan. Kita sendiri tu kena faham tentang sejarah kita kena kaji. Tak mudah-mudah kita nak angkat orang lain kan yang mengkhianati, bahkan British tu sendiri bukanlah penyelamat bangsa. Bahkan PKM tu bukanlah pejuang bangsa. Kita kena belajar sejarah kita kan. Jadi siapa pejuang, ramai lagi pejuang kan yang bersabar kan untuk mendapatkan kemerdekaan tu. Tapi Anji, sebenarnya bila kita dah berlaku orang kata apa gerakan normalisasi macam ni, dia sebenarnya tanpa kita sedar, ni pendapat saya lah, dia sebenarnya melumpuhkan jiwa orang tu, masyarakat. Orang kata apa, kalau kita fokus pada anak muda, dia melumpuhkan jiwa nurani jati diri orang kita tu sendiri. Sebab dia sendiri dah menganggap penjahat itu penentang tanah air kita ni sebagai kawan, jadi dia tak nampak dah mereka sebagai musuh. Jadi sebenarnya tanpa sedar jiwa mereka itu sendiri dah dijajah oleh orang kata apa tanggapan semikian tu kan. Jiwa mereka sebenarnya jiwa mereka tak merdeka. Still dijajah dalam bentuk yang lain. Betul. Kan? Jadi dirasa selesa, dirasa kita tak ada musuh kan. Kata apa tak ada pertembungan pun dalam dunia ni. Jadi sebab orang kata apa hidup orang kata apa tak perlu bergaduh sebagainya, betul kan? Apa komen? Betul. Sebenarnya kita kena kenal siapa musuh kita kan? Kita kena kenal siapa musuh kita, siapa kawan kita. Kalau kita tak mengenal musuh, itu yang kita buat naratif baru. Kita menormalisasikan musuh kan. Kenapa tanah Melayu ni lambat merdeka kan? Kenapa lambat merdeka? Kenapa? Ini satu benda yang Lambat berbanding siapa tu? Lambat merdeka berbanding Indonesia. Okey. Kan? Ini satu Betul. benda yang menarik kan. Sebab apa? Sebab bagaimana musuh kita cuba untuk menjadikan kita ni kawan dia kan. Itu satu benda yang menarik. Kalau kita tengok buku Silk Road karya Peter Hopkins kan. Okey. Dia kata sebelum penjajah ni keluar daripada tanah jajahan mereka ada tinggalkan beberapa perkara lah. Antaranya perlembagaan yang dibuat oleh mereka. Pendidikan, aset-aset mereka. Kemudian golongan-golongan yang cintakan barat kan. Iaitu kita macam Duan cakap tadi Anglophile lah kan. Golongan Anglophile ni ataupun yang mencintai barat ni, berfikiran barat, gaya hidup barat kan. Mereka sayangkan barat dan mereka ni lah yang menyusun, mengatur negara kan. Sehingga kita ni seolah-olah menyayangi lagi musuh kita tu kan, British tu kan. Kita boleh amalkan apa pun kan. Dan Anglophile ni sudah tentulah anak didik British yang menjadi pemimpin kita, diletakkan sebagai pemimpin kita. Kita boleh bincang banyak tu pasal Anglophile. Mungkin next kita fokus Anglophile ni. Boleh buat semua benda tapi ada limit dia. Betul. Nak amalkan agama boleh. Tapi ada limit dia. Agama bagaimana yang kita boleh amalkan. Kita boleh jalankan itu boleh tapi ada limit dia. Boleh merdeka boleh tapi ada limit dia. Untuk apa? Untuk menjaga kepentingan barat. Jadi saya tengok kalau kita tak diagnose awal lah anak muda pada hari ini yang tak nampak kata perjuangan nenek moyang kita dulu, dan sehingga kan mereka tak nampak perjuangan tu, sehingga tak kenal siapa musuh mereka, sehingga mereka tak care pun yang bahawa di sekarang dia hidup dalam zaman yang mana
mereka sebenarnya dijajah dalam bentuk jiwa mereka, pemikiran mereka, sehingga mereka tak fikir. Bahayanya bila kita melihat, kita tak sedar siapa musuh, dan kita melihat musuh sebagai kawan, sikit sebanyak kita akan mengikut Habis lah. cara hidup apa semua. Sebab tu kita kata kenapa zaman sekarang anak muda berzina? Sebab apa? Sebab terikut budaya. Kenapa tak dididik dengan cara Islam yang betul, mengelak zina, dan banyak lagi lah kan, dengan tidak solatnya dan sebagainya kan. Okay Ji, cerita nak cerita memang panjang sungguh ni kan. Okay, jadi lepas kita dengar ni, apa yang kita nak buat Ji? Apa solusi yang kita boleh buat dalam untuk kita, orang kata apa tadi, kita kena buat something lah kan. Kita dah nampak masalah, isu, apa peranan, apa yang kita boleh buat. Kadang-kadang kita kena pergi solusi ni ke perkara yang paling asas, paling bawah kan, paling bawah dalam. Yang pertama, kita kena pendidikan. Anak-anak generasi betul? sekarang ni perlu dididik dengan Islam yang betul. Apa Allah Jati diri. kata apa? Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi Kafah. Masuk betul-betul dalam Islam ni sepenuhnya. Kan? Kalau kita pergi kat surau-surau masjid kita, berapa anak-anak yang solat kan? Sebab apa kita takut pergi surau sekarang, masjid sekarang? Sebab takut orang kena Covid. Sebab apa orang kena Covid? Kiri kanan kita orang tua. Mana pergi anak muda kan? Kita kena bawa didik anak muda kita ni kan, anak-anak generasi kecil-kecil ni, bawa pergi surau, ajar tentang Islam yang sebenar. Di sekolah, di universiti, ajar tentang Islam, didik generasi ni. Generasi yang lahir dengan Islam yang sebenar ni lah yang akan melupuskan Anglophile yang ada tu. Mereka lah pewaris untuk menutup. Menutup. Kita nak buat apa kan? Itu generasi yang dididik oleh British. Nak melawan generasi ialah dengan generasi. Betul? Melahirkan generasi yang baru. Tunas yang baru. Kemudian kita kena fahamkan erti kemerdekaan kita ni bukan cerita pasal 1945, 46 tu sampai 1960. Tak. Pejuang kemerdekaan, erti kemerdekaan sebenar ni cerita awal lagi. Kesultanan Melaka. Kesultanan Riau hingga. Kan? Kena cerita. Betul? Awal lagi. Ramai raja-raja yang soleh, pejuang-pejuang yang baik, ulama-ulama yang hebat, awal lagi. Kan? Dan kita tak nampak bahawa Malaysia ni itu je. Kan? Hari sekali yang kita sebut sekarang apa? UMNO. Komunis. Itu je pejuang-pejuang kita. Tak. Pejuang kita awal lagi. Kan? Awal lagi. Dan dulu pun bukan sekadar nak merdekakan tanah Melayu. Kan? Kita merdekakan Nusantara sekali kan. Kita nak merdekakan seluruh Nusantara. Jadi banyak pejuang-pejuang kita yang ada objektif-objektif macam tu. Bukan sekadar kecil je kan. Ketiga, kita kena memilih pemimpin-pemimpin yang bawa agenda Melayu Islam ni. Kan? Dalam diri dia soleh, Muslim yang soleh, dan bawa agenda Melayu Islam tu. Bawa agenda Melayu, peradaban Melayu dan sebagainya kan. Kita nak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi takkan kita nak pilih pemimpin yang korup. Kan, daripada pemimpin yang korup takkan berlaku baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ni. Kan, mesti pilih yang soleh, yang bawa agenda Melayu, bawa agenda Islam. Itu. Pertama, pendidikan. Kedua, memberi kesedaran bahawa perjuangan orang Melayu umat Islam pada hari ini di Nusantara ni bukan mula pada tahun 1940 lebih. Bukan. Awal lagi, ke kurun 13-14 lagi. Awal lagi. Dan yang ketiga, kita memilih pemimpin yang soleh, yang mampu memberikan membawa hala tuju kita kepada jalan ke landasan kita yang betul balik. Betul. Okay, baik. Saya rasa itu saja Fizi, perbincangan yang sangat baik kan. Yang mana kita boleh kata solusi yang sebenar adalah bila kita membangkitkan jiwa, jati diri umat kita pada hari ini. Kita menolak segala orang kata keegoan, ketakutan, keangkuhan yang ada pada diri masyarakat kita pada hari ini kepada jati diri Islam yang sebenar. Sehingga mereka lah yang akan membangkitkan jiwa pahlawan itu sendiri, dan mereka sendiri, kita ni sendiri akan merdeka secara hakiki. Okay. Itu saja perbincangan pada hari ini. Cimpai bukanlah pejuang yang kita patut angkat. Ramai lagi. Kita lah sebenarnya akan melangkah sejarah, akan menjadi pahlawan, membawa Malaysia ni, tanah Melayu di Nusantara ini ke landasan yang sebenar. InsyaAllah. Malaysia unggul 2040. InsyaAllah. Sekian saja. Teruskan sokongan anda kepada sembang santai kita, Isman Nilai. Kita jumpa di episod yang akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.